Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Natasha anak Steven dari kelas 4 Mutiara. Hari ini saya ingin membincangkan satu topik yang sangat dekat terutamanya dengan golongan remaja, yaitu kemurungan. Sebenarnya, ramai di luar sana yang bingung di antara kemurungan dan stres. Kemurungan dan stres merupakan dua perkara yang berbeza. Kemurungan adalah satu perasaan yang menyebabkan seseorang itu berasa sedih yang berpanjangan, keletihan, ketiadaan tenaga, cepat marah, serta kehilangan minat dalam melakukan aktiviti harian. Masalah kemurungan boleh berlarutan sehingga sekurang-kurangnya 2 minggu atau lebih teruk lagi boleh berlarutan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Masalah ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja tanpa mengira umur, bangsa, jantina atau agama. Manakala stres pula merupakan salah satu perasaan yang kita rasa serabut, kita rasa tekanan, tapi kita still boleh kawal lagi keadaan yang kita hadapi. Berbeza dengan kemurungan. Kadang-kadang bila kita hadapi kemurungan ni, kita rasa hilang arah, sampaikan tiada jalan penyelesaian, buntu, tidak tahu nak buat apa. Baiklah, sekarang saya ingin mengupas sedikit sebanyak mengenai faktor-faktor yang boleh menyebabkan masalah kemurungan ini berlaku. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan masalah kemurungan ini berlaku. Antaranya ialah dari segi genetik, persekitaran, kehilangan orang yang tersayang, trauma dan bermacam-macam lagi. Sebagai contoh, dari segi persekitaran, seseorang murid apabila dia di rumah, ibu bapanya sering bertengkar. Tetapi apabila di sekolah pula, dia sering dibuli. Hal ini akan menyebabkan dia berasa tekanan, akhirnya mendapat kemurungan kerana tidak mendapat jalan penyelesaian dan tiada tempat untuk berinteraksi ataupun bergaul untuk meluahkan perasaan. Sebagai contoh lain pula dari segi trauma. Apabila seseorang itu mengalami suatu tragedi ataupun sesuatu masalah di masa lalu yang menyebabkan dia terbawa-bawa perkara tersebut sehingga ke hari ini dan menyebabkan dia berasa takut untuk melakukan perkara tersebut ataupun untuk menghadapi sesuatu perkara. Sebagai contoh, seseorang yang dulunya berani dalam membawa kereta ataupun memandu ke mana-mana sahaja, tetapi apabila terlibat dalam satu kemalangan yang dahsyat, akhirnya seseorang itu akan berasa takut untuk membawa kereta lagi kerana teringat-ingat akan tragedi yang pernah berlaku terhadapnya. Ini juga boleh menyebabkan seseorang itu berasa kemurungan kerana berasa takut dalam melakukan sesuatu perkara yang biasa dilakukan olehnya ketika dahulu. Ada juga yang mengalami kemurungan disebabkan oleh kehilangan orang yang tersayang seperti ibu bapa, pasangan, adik-beradik ataupun saudara mara. Sebagai contoh, ibu yang mengandung selama beberapa bulan akhirnya mengalami keguguran. Hal ini akan memberikan tekanan kepada seseorang individu dan boleh menyebabkan seseorang itu berhayal bahawa anaknya masih hidup ataupun bercakap sendiri dan teringat-ingat mengenai anaknya. Hal ini perlulah dibendung dengan mendapatkan sokongan daripada ahli keluarga, terutamanya daripada suami. Oleh hal yang demikian, kemurungan perlulah dibendung di peringkat awal sebelum ia berlarutan sehingga bertahun-tahun. Paling penting adalah untuk bijak dalam menguruskan stres sebelum ia ke peringkat yang lebih teruk, iaitu kemurungan. Kunci utama dalam menangani masalah kemurungan adalah untuk menguruskan stres. Kita perlulah bijak dalam menguruskan stres, terutamanya dalam mencari jalan penyelesaian. Tetapi ingat, kita perlulah mencari jalan penyelesaian yang positif dan bukan yang negatif. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami kemurungan dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah dengan pengambilan bahan terlarang seperti alkohol ataupun dadah. Dari sisi yang lain,
Mungkin ini dilihat sebagai satu pencapaian kerana dapat mencari jalan penyelesaian. Tetapi, jalan penyelesaian yang negatif hanya akan menambahkan lagi masalah dan akan menambahkan tekanan kepada seseorang. Seterusnya, kemurungan tersebut boleh berterusan kepada bertahun-tahun. Oleh itu, kita perlulah bijak dalam mencari jalan penyelesaian yang positif untuk menyelesaikan masalah dan untuk keluar daripada kemurungan. Antara cara mengurus kesihatan mental dan emosi untuk mengelak kemurungan adalah dengan mendapatkan rehat yang secukupnya. Sebagai contoh, mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan mendapat tidur yang secukupnya untuk mengelakkan ataupun mengurangkan tekanan seseorang. Selain itu, seseorang itu juga perlulah meningkatkan keyakinan diri agar dia dapat melakukan sesuatu perkara tanpa berasa takut ataupun tanpa memikirkan sesuatu perkara yang tidak sepatutnya. Seseorang itu boleh meningkatkan keyakinan dirinya dengan berinteraksi ataupun bergaul dengan orang lain. Sebagai contoh, ibu bapa bolehlah membantu anak-anak dalam meningkatkan keyakinan diri dengan sentiasa memberi sokongan ataupun motivasi kepada anak-anak agar dapat melakukan sesuatu perkara dengan lebih yakin dan tanpa berasa ragu. Cara yang seterusnya adalah dengan mengamalkan amalan kerohanian. Sebagai contoh, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Contohnya orang Islam bolehlah berzikir, solat, menghadiri majlis-majlis ilmu untuk mendapat ketenangan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan orang yang bukan Islam boleh pergi ke tempat-tempat ibadah dan berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan petunjuk dalam menyelesaikan masalah. InsyaAllah hati seseorang itu akan tenang kerana berpegang harap kepada Yang Maha Esa. Keseimbangan di antara aktiviti fizikal dan kerohanian dapat membantu dalam membendung masalah kemurungan, terutamanya secara fisiologi ataupun lahiriah. Seseorang itu juga digalakkan untuk sentiasa bersikap positif dalam mengatasi masalah kemurungan. Sebagai contoh, remaja bolehlah meluahkan perasaan kepada guru bimbingan dan konseling ataupun kepada guru yang dipercayai. Lagi satu, sebagai peringatan mesra. Semua orang ada masalah, jadi janganlah kita memperlekehkan masalah seseorang itu. Mungkin bagi kita, alah, masalah tu kecil je pun, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya yang dilalui oleh seseorang tersebut. Jadi ingatlah bahawa setiap orang ada cabaran tersendiri dan kemampuan dalam mengatasi sesuatu masalah. Jadilah orang yang sentiasa berfikiran positif dan sentiasa memberi motivasi kepada orang lain ataupun memberi sokongan, dan jangan pernah untuk merendah-rendahkan masalah seseorang. Saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap semua orang dapat menguruskan stres ataupun menguruskan kemurungan dengan cara penyelesaian yang positif. Sekian, terima kasih.